Sebenarnya isu apa yang Tuan Haji rasa akan mendapat tempat di kalangan pengundi untuk mereka membuat pertimbangan kali ini? Yes. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Malang ya. Saya merasakan bahawa kita buat undang-undang dan peraturan macam mana sekalipun, pihak Perikatan Nasional tidak boleh lari daripada isu 3R itu ya. Kerana mereka sebenarnya tidak ada isu lain ya. Mereka mengatakan bahawa Islam terancam dan akan terus terancam kecuali mereka menjadi kerajaan ya. Lalu bagi mereka politik ini adalah semata-mata untuk nak dapatkan kuasa, dan mereka akan sanggup menggunakan apa saja, termasuklah memperalatkan agama, mengapi-apikan semangat perkauman, sampai ke tahap kalau kita tengok apa yang telah disebut oleh Menteri Besar Kedah, mempelekehkan Sultan Selangor demi untuk mendapatkan sokongan dan mendapat kembali untuk berkuasa. Kerana sepanjang kempen ini kita tak nampak apa isu lagi. Dia nak kata dia nak tunjuk bahawa pentadbiran dia lebih baik, dia nak tunjukkan Kelantan sebagai contoh, Terengganu sebagai contoh, ataupun Kedah sebagai contoh pentadbiran yang kemas, pentadbiran yang berkesan, dasar-dasar yang menguntungkan rakyat dan sebagainya. Kita tak nampak ya. Malahan bila Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri, bila dia umumkan Bernas akan memberikan sumbangan ya 10 juta pada tahun itu kepada para petani ya, petani sawah dan sebagainya. Respons yang pertama daripada Menteri Besar Kedah, oh ni nak ketuk peniaga Melayu ya, kenapa ketuk Tan Sri Syed Mukhtar, kenapa tidak dia nak jadikan isu politik tanpa dia memikirkan bahawa tindakan yang dilakukan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim mendatangkan keuntungan dan manfaat kepada rakyat. Betul. Dan dia pun tak ada idea ya, sepanjang dia menjadi Menteri Besar dan 3 tahun dia pegang kerajaan persekutuan, dia pun tidak ada idea. Kalau kita nak tengoklah ya, pentadbiran di bawah Tan Sri Muhyiddin bila dia jadi Perdana Menteri, first thing yang dia buat, dia gantung parlimen, dia umum darurat, lepas tu dia buat sekatan pergerakan MCO sehingga syarikat-syarikat tutup ya, semua dia tak kisah ya. Apa yang penting bagi dia ialah dia kekal berkuasa ya. Dan sambil dia memberikan kebenaran untuk rakyat mengeluarkan duit KWSP yang dianggap satu jasa yang tak boleh dilupa kononnya ya. Bila kita keluarkan duit KWSP tu, akhirnya kita jadi lebih miskin, bukan kita bertambah kaya. Dia ada orang boleh berhujah lah, ni terpaksa pasal dah tak ada duit. Kalau betul lah tak ada duit, kenapa dia boleh buat jana wibawa? Dia sendiri boleh ada 300 juta dalam akaun parti dia ya. So di sini saya nampak mereka memang selain daripada propaganda, mainkan semangat, 3R dan sebagainya, saya tak nampak ya apa yang mereka lakukan semasa mereka berkuasa. Kalau ada yang cemerlang sikit pada time Ismail Sabri ya, dan itu pun kerana pembangkang memainkan peranan sebagai pembangkang yang membina, iaitu kita buat MOU dan kita kerjasama, kita beri cadangan, kita tentukan bajet untuk nak digunakan untuk tangani masalah COVID dan sebagainya, beberapa lagi tindakan-tindakan ya. Dan kita bekerjasama dengan sokongan itu, mainkan peranan sebagai pembangkang yang seperti mana yang sepatutnya, barulah dapat tengok ada pemulihan sikit pada keadaan ekonomi dan membantu syarikat-syarikat yang tutup untuk kembali beroperasi dan sebagainya. Tapi pada zaman Muhyiddin yang dikatakan abah ini,
Saya tak nampak apa yang dia buat, tapi propaganda dia hebat. Inilah malangnya orang Melayu kita ni, ya. Dia mudah termakan dengan kata-kata dia telah bantu kita keluarkan KWSP dan sebagainya, dia buat ni, dia buat itu. Tapi sebenarnya akhirnya kesan daripada pemerintahannya, rakyat semakin miskin, hutang negara bertambah, dan dia tak boleh guna tu sebagai hujah. So apa yang dia boleh guna sebagai hujah ialah apa yang diguna semasa PRU 15, ya, dengan TikTokers ini. Dia gunakan duit yang dia dah dapat daripada jana wibawa itu untuk gerakkan jentera komunikasi dia, propaganda dia. Dia upah mungkin konsultan, syarikat konsultan dari segi komunikasi dan sebagainya, ya. Dia bayar influencer, dia TikTok, ada yang kata dia dapat sampai 100,000, ya, bergantung kepada jumlah followers dia dan sebagainya. Tapi semua isu ialah Islam terancam, DAP musuh Islam, PH adalah musuh Islam, ya, buat doa menentang golongan musuh Islam dan sebagainya. Lalu apa lagi isu yang dia ada? Saya tak nampak. Minta maaf lah, saya tak nampak. Bila nak bahas dalam parlimen, tunjuk kepandaian awak sikit dengan laporan auditor ketua audit negara. Tak mau. Kami dulu sebagai pembangkang, ya, kita minta supaya dibahas, ya. Sekarang ni dapat peluang bahas, tinggalkan dewan. Lalu apa peranan pembangkang? Ya, saya tak nampak. Dia hanya nak dapat kuasa, naikkan semangat orang, naikkan kebencian, ya. Lepas tu dapatkan mempengaruhi orang dengan TikTok dan sebagainya. Tapi apa yang dia nak buat bila dia jadi kerajaan? Sampai sekarang kita pun tak tahu. Macam calon di Kedah tu lah. Ya, undi saya lah dulu. Lepas tu saya tahulah apa nak manifesto tu, saya beritahu lah lepas dah menang. Okey, baik, terima kasih Tuan Haji. Baik, dan kuasa atau rakyat ini menarik minat kita, Tuan Haji, kerana apabila Parti Amanah itu dibentuk, bukan sedikit, malah ramai yang keluar daripada PAS. Walaupun kita tahu ahli-ahli PAS dididik dengan walak. Kita tengok kalau tak salah hari ini atau semalam keluar perkeliling surat daripada Setiausaha Agung PAS minta kepada ahli supaya jangan tanya banyak, jangan petikai banyak, ikut aja. Tetapi satu kes tadi yang paling utama ialah sebahagian besar ahli-ahli PAS keluar di atas banyak perkara yang kami tak tahu. Mungkin Tuan Haji boleh jelaskan sama ada walak itu, bagaimana soal walak itu dapat diatasi oleh Tuan Haji dan juga rakan-rakan. Silakan. Ini pengalaman menarik. Ya, baik. Bagi kami lah, kesetiaan dan ketaatan yang utama adalah Allah dan Rasul, ya. Pengalaman selepas 30 lebih tahun kami dalam PAS, dengan sebahagian daripada kami dipenjarakan, ditahan ISA atas dasar membawa perjuangan bersama dengan PAS, bukan satu tindakan yang mudah, ya. Tetapi kita telah melihat bahawa sejak 2013 telah berlaku satu proses perubahan di dalam PAS, dan di dalam AJK PAS Pusat kami yang 18 daripada 24, 18 orang ini menjadi sebagai penghalang kepada Haji Hadi nak bawa PAS keluar daripada Pakatan Rakyat, ya. Walaupun dia tidak cakap begitu, tetapi kita dah nampak tindak tanduknya. Dan Ustaz Nasharuddin Mat Isa menjadi sebagai runner dia lah, ya. Akhirnya bila diadakan pemilihan pada tahun 2015, selepas kita dah menang pilihan raya, 18 daripada 24 itu, 18 orang ini tidak wujud dalam senarai CAI yang diiktiraf oleh Dewan Ulama PAS Pusat, ya. Ini nampak sebagai bukti yang nyata bahawa Haji Hadi nak bawa PAS ke haluan yang lain, ya.
Dan selepas kami dijatuhkan, terus diisytiharkan bahawa putus hubungan dengan DAP, dan dengan itu teruslah terkeluar daripada Pakatan Rakyat pada 2015. Selepas itu 2016 kami yang lepas digugurkan, kami keluar dan kami tubuhkan Parti Amanah Negara, dan sempatlah kita bekerja keras untuk mewujudkan Pakatan Harapan, dan pada ketika itu masuk jugalah Tun Mahathir, ya. Walaupun ramai agak isu tindakan yang agak kontroversi, tetapi hakikatnya dengan masuknya, pandangan saya lah, bukan semua setuju, ya, dengan adanya Tun Mahathir bersama, kita telah dapat cover sikit undi yang kita telah hilang bila PAS keluar, ya. Dan itu menyebabkan PH kekal menang di Pantai Barat, dan dapat membentuk kerajaan walaupun kemudiannya dikhianati, ya. So bagi saya wala dan taat itu pada dasarnya adalah pada Allah dan Rasul, ya. Dan kalau pemimpin yang naik dia tidak mengamalkan cara kepimpinan yang telus, yang beramanah, ya, maka kita kena ketepikan dia, dan dia telah ketepikan kita dengan menggunakan cai oleh Dewan Ulama PAH Pusat, ya. Tak pernah dalam sejarah lah Dewan Ulama PAH Pusat boleh endorse satu cai. Itu menunjukkan betapa desperate-nya, ya, terdesaknya nak tentukan bahawa saf pimpinan yang sama ni tak dikekalkan kerana dia nak bawa PAS ikut laluan yang lain. Dan sekarang ni kita dah nampak lah, ya, apa yang telah berlaku, ya, dan dia menjadi lebih ekstrim, lebih right wing, ya. Semakin mengamalkan budaya politik takfiri, ya. Kalau awak tak bersama dengan kami, maknanya awak menentang Islam kerana kami parti Islam, ya. Kalau kamu undang undi selain daripada kami, maknanya kamu undi musuh Islam, kamu masuk neraka, ya. Dia cakap senang-senang je begitu. Dan apa saja nak menang tu oleh kerana ianya adalah untuk parti Islam, maka ianya halal. Rasuah pun jadi sedekah, ya. So ni memang dah menjadi satu budaya politik yang keterlaluan, yang melampau, dan memang kita mengharapkan bahawa rakyat boleh faham, ya, politik adalah untuk memilih pentadbir, ya. Kedudukan Islam dan sebagainya telah terjamin dalam perlembagaan, ya. Ada kelemahan dan sebagainya, ada kelebihan dan sebagainya, kita perbaiki bersama, ya. Tak ada orang yang tak nak Islam, ya, sebagai agama persekutuan, kedudukan agama Islam diberikan keutamaan, jabatan agama dan mufti dan sebagainya, semua dihormati, ya. Di Selangor ni dah 3 penggal dah ni, yang kerajaan Pakatan Rakyat, lepas tu sekarang ni PH, sekarang ni dah kerajaan perpaduan yang memerintah, walaupun bersama dengan DAP, tapi tak adalah Islam tu dikhianati, ya, seperti mana yang didakwa ni. Lalu bila kita sebut kita Selangor ni, maknanya kita mengharapkan rakyat Selangor tidak akan terpengaruh dengan corak dan budaya politik yang ekstremis dan yang begitu negatif, yang sampai ke tahap, ya, boleh menyokong menteri besar yang lok-lak itulah, ya. Saya nak kena sebutlah, ucapan dia yang memperlekehkan Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor tu adalah amat jelas. Dia kata lebih kuranglah, ya, sultan yang hebat seperti Sultan Kedah, ya, tengoklah menteri besar yang dia lantik, hebatlah macam dia kononnya lah, ya. Sultan yang hebat tidak akan lantik orang menteri besar yang cokia, macam si Amir. Maknanya yang lantik Amir tu adalah bukan sultan yang hebat, ya. Sultan hebat lantik menteri besar yang hebat. Hujah Sanusi ni lah.
Sultan Chokia lantik Menteri Besar Chokia. Dan saya tak faham kenapa orang penyokong-penyokong Perikatan Nasional ni di negeri Selangor ni, dia boleh pertahankan kenyataan Sanusi. Macam dia tak faham bahasa Melayu, tak faham bahasa Melayu ke? Tak faham bahasa Malaysia ke? Ataupun dia orang ni buat pekat badak. Ya? Macam buat tak dengar. Dia kata, oh tak ada, mana ada Sanusi pelekehkan Sultan. Orang yang buat laporan polis tu bukan orang politik, ahli majlis diraja, ya, negeri Selangor, bukan orang biasa, orang politik dan sebagainya. Lalu saya haraplah orang Selangor ni pun, ya, tunjuklah, ya, satu ketegasan. Parti yang menghina Sultan Selangor yang seperti itu mesti ditolak daripada negeri Selangor. Ya, tu yang t-shirt kita Selangor ni. Kita Selangor. Ya. Okey, terima kasih.